Okey, baik. Di sini adalah procedures satu, the first procedures ataupun lita pertama untuk lab yang kedua, okey, iaitu kita nak hasilkan di SBFC. So, ada banyak pertanyaan macam mana kita nak ubah kita ataupun nak lihat, nak measure kita punya graf, okey. So, lepas kita siap kita punya lita dan kemudian kita ubah nama kita setiap blok dan juga kita ubah nilai dalam setiap blok ni. Contoh yang inilah mengikut data yang diberikan dalam lab sheet. So bila kita dah ubah semua, so kita save and then kita run. Okay, so pastikan sebelum kita run, pastikan kita punya simulation stop time ni kita letak 0.05. Okay, so ini first penting. Kemudian apabila kita run, okay, kita akan dapat result pada spectrum analyzer yang kita startkan ni lah. So kat sini kalau kita nampak ada 3 spectrum analyzer, so kita akan ada 3 graf nanti. Okay, so kita run sekarang. Okey, apabila kita dah run, so kita akan nampak 3 graf. Okey. Okey, kita ada 3 graf iaitu graf carrier, information dan juga DSBFC. So kita lihat information. So saya padam dulu cursor ni. Okey. So kita nampak kat sini kita akan dapat 2 point ataupun 2 puncak. Kenapa ada 2 puncak? Sebabnya kalau kita lihat pada point paksi Y ni, dia adalah frekuensi melawan power. Okay, so maksimum dia adalah lebih kurang dalam 40 something lah. Okay, dan frekuensi dia adalah pada frekuensi ada bahagian kanan adalah positif dan bahagian kiri adalah negatif. So macam mana kita nak buat satu bahagian sahaja? So kita pergi dekat kalau ikutkan information signal ni cuma ada satu frekuensi saja, bukan 2 frekuensi, iaitu frekuensi pada frekuensi yang positif. Okey, yang negatif tu kita sebenarnya dia adalah mirror image. So kita tak nak yang mirror image ni. Okey, kita nak lihat satu sahaja. So macam mana kita nak lihat satu? Kita pergi kepada di sini, okey. Pada bahagian dia tulis sini spectrum setting. Okey, so pergi pada spectrum setting. Okay. So spectrum setting ada 3 bahagian. Dia ada main option, Windows option dan trace option. So pergi pada trace option. Dan kat sini dia ada two-sided spectrum. Dia klik. Okay. So macam kita nak buang adalah kita unklikkan two-sided spectrum tu. Okay. Bila kita unklikkan, okay, kita unklikkan, so automatik dia punya simulation tu dia dah hilang lah. Okay, sebab kita nak ubah kita punya range frekuensi tadi tu. So apa kita buat? Kita run semula. Kita dah unklik and then kita run semula kita punya graf. Okay, so bila dah run, okay, so nampak frekuensi pada paksi frekuensi ni dia hanya positif saja, daripada 0 sampailah ke 50. So, dan kita lihat kita cuma ada satu sahaja, iaitu pada bahagian information adalah pada bahagian 1 kHz. Okay, dan kita lihat pula yang lain. Okay, carrier dia dah ubah kepada 10 kHz. Okay, maksudnya betul lah dia 10 kHz, satu point saja, positif sahaja. Dan juga kita lihat kepada DSBFC ataupun full carrier. So nampak ada 3 point. So this is LSB, carrier frequency, and then this one is upper frequency. Okay, so itu cara untuk kita buang two-sided tadi tu. So nampak kita dah hilangkan. Okay, next kita nak gunakan cursor. Nak tahu kita punya point pada bahagian okey, saya buat contoh di SBFC lah. Okey, so point untuk kita punya LSB, carrier dan juga USB. So macam mana kita buat adalah kita dengan menggunakan cursor. Okey, so pergi dekat bahagian di sini peak finder ataupun kita gunakan cursor measurement. Okey, so pergi pada cursor measurement. Klik pada cursor measurement. So akan ada 2 cursor ataupun dia pembaris. Okey. So kat sini kita akan nampak, so spectrum setting ni kita boleh hide dahulu. So kita nampak cursor measurement. So kat sini ada setting dan juga measurement. Okey. So kat sini ada 2 cursor, iaitu cursor pertama dan juga cursor kedua. Okey. So kalau cursor pertama yang garis lurus ni adalah this one. Inilah bacaan dia. Okey, ini frekuensi dan ini adalah power dia. Kalau cursor kedua, yang ini. Ini frekuensi, ini bacaan. Dan beza antara cursor pertama dan cursor kedua adalah ini,
bentuk segitiga differentials. So beza antara kerja 1 dan kerja 2 frekuensi dia adalah sebanyak 10 kHz dan juga power. Okay. So nak lihat kita punya carrier frekuensi kita berapa. Kita pergi dekat. So nampak point ni, dia point kuning ni bila kita ubah dia akan mengikut kepada kita punya line DSB-FC. So kita pergi pada point carrier kita. Okay. So nampak kat sini. So kerja pertama, so kita baca kita punya frekuensi. So FC kita adalah 9.99 kHz dan power kita adalah lebih kurang 46 dBm. So ambil bacaan pada LSB, USB dan juga carrier kita. Nak tahu bandwidth. So nak tahu bandwidth, bandwidth adalah upper sideband tolak lower sideband. So pergi kerja pertama pergi kepada lower sideband dan kerja kedua pergi kepada upper sideband. Okay. So kita akan nampak dia punya beza dia. So gaya pertama adalah 9, 10, 11 dan beza dia adalah 2 kHz. So samalah bandwidth untuk full AM adalah 2 FM. So FM kita 1 kHz, so darab 2 kita akan dapat 2 kHz. So itu cara untuk kita kira gunakan measurement. Nak tukar background color warna hitam. So kalau misalnya kata kita nak tukar color pun boleh juga, atau tukar warna kita punya graph ni pun boleh juga. So dengan cara kita gunakan spectrum setting jugalah. Okay. Ataupun this one, style. Okay. So kita boleh ubah kita punya setiap point ni lah. So figure color, axis color, so masing-masing boleh ubah. Okay, nak tebalkan pun boleh juga. Okay, so itu cara kita baca dalam Simulink graph. Itu sahaja. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.